Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya mengajak para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita dengarkan tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan 30 wasiat Imam Syafi'i, sambungan bertajuk memilih makanan yang halal. Selain daripada kita menjaga makanan yang halal, kita perlu menguatkan ibadat. Apa juga bentuk makanan yang halal dan bersih perlu diikuti dengan peraturan memakan makanan itu. Makanan seimbang dapat menghindarkan seseorang individu daripada dijangkiti penyakit. Nabi Muhammad SAW begitu menekankan soal pemakanan kepada sahabatnya. Baginda berkata, pada diri setiap insan itu perlu diisi dengan keperluan yang sesuai dan sama pada setiap masa. Ini supaya apa sahaja bentuk makanan yang masuk ke dalam perut bukan sahaja dapat dinikmati kelazatan dan nikmatnya, malah membolehkan individu itu melakukan ibadat dengan tenaga yang dikeluarkan. Nabi SAW menyarankan supaya perut manusia diisi dengan 1/3 air, 1/3 makanan dan 1/3 lagi udara. Ini bukan sahaja bertepatan dengan metod ilmu sains dan kesihatan, malah ia perlu diamalkan oleh setiap manusia. InsyaAllah apabila cukup jumlah yang disarankan oleh Nabi SAW itu, pasti kita bukan sahaja dapat merasa nikmat kenyang, malah hidup kita lebih mendapat rahmat dan keridaan Allah SWT. Dari itu adab memilih makanan. Daripada aspek adab memilih makanan pula, setiap mukmin perlu menghindarkan diri daripada mengambil makanan yang sudah lama terbuka, daripada tin yang berkarat, makanan yang sudah layu dan sebagainya. Kita memakan sesuatu jenis makanan bagi mendapatkan sejumlah tenaga yang mencukupi daripada zat yang terkandung dalam makanan itu. Hubungan Islam dan ilmu kesihatan begitu rapat. Makanan ataupun minuman awal yang masuk ke dalam perut bayi adalah susu ibu. Selain terjamin kebersihan dan suci daripada segi syariat, susu ibu adalah pemangkin paling awal bagi menyemai kasih sayang antara seorang ibu dan anak. Akhlak yang akan dijelmakan oleh anak itu adalah melalui susuan ibunya. Tabiat si penyusu dipindahkan kepada anak yang menyusu. Jikalau soleha si ibu yang menyusukan, insya-Allah anak yang berakhlak mulia dan terpuji akan lahir. Sebaliknya, jikalau minuman awal yang diberikan kepada bayi adalah daripada susu haiwan, dikhawatiri akhlak bayi menjadi sebaliknya. Islam juga melarang amalan berlebih-lebihan dalam mengambil apa juga jenis makanan dan minuman. Malah apa yang digalakkan adalah sifat bersederhana
semasa makan. Nabi Muhammad SAW menyebut tiada bahaya yang lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dan ketat dengan makanan yang halal. Jadi kebanyakan penyakit bermula daripada tabiat salah memilih makanan, termasuk makan secara melampaui batas. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baginda berkata, perut adalah sumber penyakit dan berpantang adalah sebaik-baik ubat. Biasakan setiap tubuh dengan apa yang lazimnya. Justru makan sekadarnya seperti yang disarankan oleh Nabi SAW, iaitu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Apa yang tersirat di sebalik nasihat baginda itu adalah bersederhana. Apabila seseorang individu itu makan dalam keadaan yang terlalu lapar, sudah tentu dia makan dalam keadaan lahap dan melampau sehingga membawa kemudaratan kepada dirinya. Sementara berhenti sebelum kenyang pula membawa hikmah besar, iaitu apabila makan dengan gelojoh dan lahap, pasti dia sukar berhenti. Ini kerana seleranya tidak dapat dikawal apabila sudah sendawa. Ini menunjukkan perut sudah cukup dengan isi yang diperlukan oleh tubuh untuk diproses dan ditukar menjadi tenaga. Tetapi apabila perut terus diisi dengan makanan sehingga terlalu syarat, seperti kilang, di dalam perut sukar untuk memproses. Hakikatnya Allah SWT murka kepada hambanya yang suka melampaui batas, termasuk dalam soal memilih adab dan cara makan. Mereka yang melampaui batas akan dibalas oleh Allah SWT dengan pelbagai jenis penyakit, sama ada yang menimpa individu tertentu ataupun yang menyerang manusia secara keseluruhannya. Para hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, jadi hendaklah kita menjaga pemakanan kita supaya kita dapat beribadat dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini sampailah di sini buat seketika ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita, keluarga kita dan masyarakat Islam amnya. Di sini diakhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.